Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, sedang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini, pagi hari Jumaat, dapat sekali lagi kita meluangkan sedikit masa lagi mengadakan live untuk meneruskan perbahasan kitab Risalah Kifayatul Muqtadi, kitab yang disusun oleh almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar Ibrahim, Mudir Markas At-Ta'lim wa Tarbiyah Pondok Bandar Hilir, Telui Tuasik, Kedah, Darul Aman. Jadi kitab ini membahaskan berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang wajib dipelajari oleh tiap-tiap mukallaf. Baik, insyaAllah kita akan teruskan dengan perbahasan muka surat yang seterusnya. Baik, yang ada masa lapang boleh sama-sama kita follow live ini. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk semua, insyaAllah. Baik, qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Kita sambung muka surat 41 muka surat 41. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Wajib kita ketahui wajib kita, yakni wajib atas kita. Wajib kita, yakni wajib atas kita. Wajib di sini wajib syarak . Bila sebut wajib kita ni wajib syarak, dengan maksud kalau kita buat dapat pahala, dijanji pahala. Kalau kita tak buat, dijanji dengan siksa . Baik. Wajib kita tiap-tiap mukallaf. Kita tu tiap-tiap mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan, wajib ketahui. Wajib ketahui, ini mengetahui. Jadi nak datang mengetahui ni atas jalan belajar. Diri ketahui itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaji tapi tak reti-reti juga, tak faham juga, tak ketahui juga, maka dimaafkan dengan syarat mengaji itu bersungguh-sungguh, belajar tu bersungguh-sungguh. Diri belajar tu yang wajib, diri ketahui itu tak wajib. Diri ketahui itu adalah rezeki ataupun ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Encik kat mana nak beli buku ni? Ni bukan buku, ni kitab. Baik, tak apalah, bahasa kita panggil buku lah. Dalam bahasa Arab yang kitab. Kitab ni saya tak jual ni. Yang ni kena cari dekat dalam Shopee pun ada jual . Dalam Shopee pun ada jual. Cuba type kitab Kifayatul Mubtadi. Kitab Kifayatul Mubtadi . Kulit dia macam ni. Ni. Type dekat Shopee ada jual. Kifayatul Mubtadi. Dalam RM5 kot. Cuba tengok dekat Shopee. Baik, wajib kita ketahui, yakni wajib ketahui itu atas jalan belajar. Innamal ilmu bita'allum. Hanya saja ilmu tu dengan belajar. Belajar ni kalau zaman sekarang ni canggih lah kan. Kita ada live. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Belajar live pun ada pahala juga. Tapi seeloknya belajar secara berdepan lah. Itu paling baik lah. Tapi paling kurang pun live lah, live. Paling tak ada pun tengok rakaman tu pun okey jugalah. Janji mengaji lah. Syaratnya mengaji lah, jangan tak mengaji, yang tu saja. Yang tu saja.
kita kena mengaji lah, sebab kita sekarang berada di akhir zaman. Kita pun banyak benda lagi yang kita tak mengaji. Fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Ini antara ilmu yang wajib lah, tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak erti yang ni, masalah ni, macam mana kita nak masuk dalam kubur nanti? Malaikat tanya, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kita sifat Tuhan pun kita tak mengaji, sifat Rasul pun kita tak mengaji. Man nabiyuka, siapa nabi kamu? Jenuh kita. Memanglah kita kata amalan kita jawab, tapi amalan kita takkan sah sekiranya kita tak tahu ni benda-benda ni. Kita tak pernah mengaji ni, amalan kita tak sah. La tasihul ibadah illa bil ma'rifatillah. Tak sah segala amal ibadah kita melainkan terlebih dahulu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana amal kita tu nak jawab dengan malaikat muka nakir nanti dalam kubur tu. Sedangkan kita atas dunia ni kita buat tak tahu. Kita buat tak endah dengan ilmu agama. Kita duk kira cara kehidupan kita hari-hari macam tu. Bangkit tidur, kira cari makan, hari ni nak makan apa, hari ni nak pergi mana, hari ni nak buat apa, yang tu saja. Bab agama ni, bab ilmu agama kita tak fikir langsung. Mati esok barulah kita tahu yang mana penting, yang mana tak apa nak penting. Okey, wajib kita ketahui ini atas jalan belajar dan percaya. Lepas reti semua, lepas tahu semua, wajib percaya. I'tiqad dalam hati. Kena percaya dalam hati bahwasanya lagi akan dibinasakan. Lagi akan dibinasakan sekalian makhluk ini. Maknanya makhluk ini pada suatu hari nanti akan dibinasakan semua sekali. Semua sekali akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tu kita kena yakin, kita kena percaya dalam hati lah. Satu masa nanti, iaitulah hari kiamat, semua makhluk akan dibinasakan. Baik, dengan tiupan sangkakala, dengan dibinasakan sekalian makhluk ini dengan tiupan sangkakala yang pertama. Tiupan sangkakala ni ada dua kali. Yang pertama tu bila ditiup maka habis semua makhluk akan mati. Kemudian selang 40 tahun akhirat, tiupan yang kedua pula untuk membangkitkan manusia semula daripada kubur. Itu kita kena yakin lah. Yang mana tiupan sangkakala akan ditiup oleh malaikat apa? Malaikat Israfil lah. Israfil. Yang mana dia akan meniup sangkakala, maka habis semua makhluk mati. Itu adalah tiupan sangkakala yang pertama. Wajib kita beriman akan berlaku perkara tersebut. Siapa tak beriman, dia itu dipanggil ingkar, atau bahasa mudah dia kafir. Dia tak percaya apa yang akan berlaku tersebut. Antaranya rukun iman ni lah, tiupan sangkakala ni. Kita wajib beriman benda tu. Benda sam'iyat, perkara-perkara yang kita tak nampak dengan mata kepala, tapi kita dengar melalui hadis-hadis Nabi dan juga daripada ulama yang menceritakan. Tiupan sangkakala yang pertama yang mati, melainkan yakni tak binasa. Melainkan maknanya tak binasa. Ada juga makhluk yang tak binasa semua makhluk binasa kecuali ada beberapa perkara ataupun yang tak binasa. Ada juga makhluk 8 perkara. 8 perkara ni tak binasa hak lain semua binasa. 8 perkara ni apabila walaupun ditiup sangkakala tak binasa juga. Iaitu yang pertama yang tak binasa tu. Setelah ditiup sangkakala yang pertama tak binasa, arash. Arash dalam apa? Dalam Al-Quran pun ada cerita berkaitan arash. Arash ni apa dia? Lapisan yang besar. Lapisan ataupun jirim yang sangat besar di luar dari kursi. Arash ni dia duduk luar pada kursi lagi. Dia jirim yang sangat besar. Arash. Antara golongan yang boleh berada di bawah lindungan arash di akhirat nanti adalah seseorang lelaki yang hati dia terpaut dengan masjid. Sikit-sikit nak pergi masjid, sikit-sikit nak pergi masjid, nak solat di masjid. Maknanya di hati dia tu terpaut dengan masjid. Tu antaranya ada, tak silap tu 7 golongan atau 8 golongan je lah. Antaranya pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Antaranya bertemu dan berpisah kerana Allah. Tu antaranya lah. Semua ada 8, 7 ke 8 je dah, tak ingat. Jadi arash ni adalah makhluk yang tak binasa. Setelah mana ditiup
sangkakala yang pertama, arash tak binasa. Arash ni adalah lapisan yang sangat besar di luar kursi. Kursi juga makhluk Allah, arash juga makhluk Allah, tapi tak binasa walaupun setelah ditiup sangkakala yang pertama. Kemudian yang kedua, kursi juga makhluk yang tak binasa. Kursi ni adalah lapisan yang melingkungi langit bumi. Kursi adalah lapisan yang melingkungi langit dan bumi. Kalau kita kata kita nak buat bandingan macam telur ayam tu, kulit telur tu adalah arash, kulit luar. Manakala putih telur tu adalah kursi. Manakala kuning telur tu adalah bumi, langit bumi. Itu dia katakan bandingan lah. Nak abang kata arash tu paling besar sekali. Arash paling besar sekali, kursi kecil sikit, bawah sikit. Makanya langit bumi ni ada kecil lagi lah. Baik. Kursi juga adalah makhluk yang tak binasa setelah mana tiupan sangkakala yang pertama. Kemudian seterusnya qalam, lauh mahfuz. Qalam ni pen. Lauh mahfuz, papan yang dipelihara, adalah makhluk Allah yang tak binasa setelah tiupan sangkakala yang pertama. Yang mana ayat Al-Quran mula-mula sekali ada di lauh mahfuz lah. Ayat Quran yang kita dah baca tu lah, satu huruf tu besar gunung, besar. Kemudian diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan secara sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian diturunkan secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu mula-mula berada di lauh mahfuz. Jadi qalam lauh mahfuz ini juga antara makhluk yang tak binasa setelah mana tiupan sangkakala. Kemudian syurga juga makhluk Allah yang tak binasa setelah mana tiupan sangkakala yang pertama. Neraka juga adalah makhluk yang tak binasa setelah ditiup sangkakala yang pertama. Syurga neraka ni dah ada kah sekarang? Ya, sudah ada. Neraka sudah ada. Api pun sudah dinyalakan. Kata Ustaz Wadi Anwar, dia kata api dinyalakan 1000 tahun merah menyala. 1000 tahun yang seterusnya jadi warna putih. 1000 tahun dibakar, 1000 tahun jadi sampai hitam tu bukan color dah, memang nak abang tu panas sangat, bersangatan panas. Api neraka ni ada sekarang lah, sudah dinyalakan. Baik, neraka ni untuk siapa? Untuk orang kafir, orang munafik, orang beriman yang asi, yang maksiat, yang derhaka kepada Allah. Disediakan neraka untuk mereka lah. Jadi kita kena qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu. Allah Ta'ala kata peliharalah diri kamu wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jadi kita kena jagalah. Kena jaga solat, kena suruh anak isteri kita, keluarga kita kena suruh solat, puasa dan perkara-perkara yang wajib ke atas mukallaf tu kita kena suruh lah. Dan diri kita sendiri pun kena buat. Kemudian sekalian roh, tak kala roh apa pun makhluk ni semua tu tak binasa. Yang binasanya adalah jasad roh tu. Diri roh tu tak binasa. Kemudian ajbuz zanab, dan ajbuz zanab ni apa dia? Tulang cenungging, tulang yang berada di hujung dekat punggung. Tulang ni lah, tulang punggung kita ni, cenungging. Dia sebesar kepala mancis. Yang tu dipanggil ajbuz zanab, tulang tu. Jadi roh nanti setelah ditiup sangkakala yang kedua tu, maka roh akan hinggap pada ajbuz zanab dan bangun semula jadi orang balik. Maknanya setiap orang dia ada ajbuz zanab, tulang punggung lah, tulang cenungging. Tulang tu besar kepala mancis. Lebih kurang tu lah, kecil sangat. Yang lain semua hancur ni, tulang dada, tulang kepala semua hancur, dimamah oleh tanah, cacing dan sebagainya. Yang tak hancur adalah ajbuz zanab, tulang punggung, tulang
tulang ekor, tulang ajbu zanab, sebesar kepala mancis. Jadi roh akan hinggap di situ lah. Setelah mana tiupan sangkakala yang kedua lah. Yang ni tiupan sangkakala yang pertama, tak binasa juga ajbu zanab tersebut. Maka 8 perkara ini yang tersebut tadi tu tidak binasa, tidak hancur, tidak binasa dengan tiupan sangkakala yang pertama tu. Bila tiupan sangkakala berlaku, maka 8 perkara yang telah saya sebutkan tadi tu tak binasa langsung. Yang lain semua binasa. Sebab itulah kita jangan merasa megah. Kita buat bangunan tinggi-tinggi, kita buat rumah besar-besar, kita jangan rasanya megah, sebab semua tu akan hancur binasa suatu hari nanti, yang dinamakan hari kiamat. Baik, seterusnya qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Baik, 8 ke 7, 1 2 3 4 5 6 7. Kolam ni, kolam. 8 ke 7 tu. Dia tulis sini 8, tapi arash, kursi, kolam ni asing kot. Kolam dengan lauh mahfuz ni asing kot, tak silap ni. Kolam, satu kolam dia, kolam, lauh mahfuz, syurga, neraka, sekalian roh, ajbu zanab. Sekali lagi, arash 1, kursi 2, kolam 3, lauh mahfuz 4, syurga 5, neraka 6, sekalian roh 7, ajbu zanab 8. Dia 8. 8 semua 8 lah. Kolam ni asing lah, saya silap tadi. Kolam ni asing. Baik, ingat sekali tadi. Maaf lah, saya silap sikit. Baik, semua 8 lah, betul lah. Saya silap baca sikit tadi. Baik, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Baik, jangan lupa lah, tolong share lah, agar ramai lagi yang boleh join kelas fardu ain ni, insyaAllah. Baik, wajib kita, yakni kita tiap-tiap mukallaf ni, wajib syarak. Wajib kita, yakni wajib syarak kita ini tiap-tiap mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan, percaya. Jadi nak datang percaya tu dengan belajar. Bila belajar, kita tahu. Bila kita tahu, maka kita pun percaya. Kalau kita tak tahu, macam mana kita nak percaya lah? Kitab apa ni? Tanya pula kitab apa? Kitab Kifayatul Mubtadi lah. Boleh tengok dalam Shopee ada jual. Kifayatul Mubtadi, kitab tauhid. Wajib kita percaya. Percaya tu datang kok tahu. Tahu tu datang kok belajar. Kalau tak belajar, dia tak akan datang tahu tu. Tahu tu lah ilmu. Bila tahu, maka wajib percaya. Percaya ni dalam hati lah. Dia tak nampak benar ni, percaya ni dia dalam hati. Percaya bahawasanya, dalam bahasa Arab ni beriman, bahawasanya lagi akan datang, lagi akan hidup. Datang pula dah. Bahawasanya lagi akan hidup balik. Bahawasanya lagi akan dihidup balik, maknanya dihidupkan kembali sekalian makhluk ini. Sekalian makhluk ni termasuk kita lah, akan dihidupkan kembali. Kita kena percaya benda tu. Setelah mana kita mati, dan satu masa nanti Allah Ta'ala akan hidupkan kita balik. Jangan kata kita ni mati terus jadi tanah macam tu. Tak hidup dah. Kita akan dihidupkan kembali. Kita akan dihidupkan kembali untuk dibicarakan di akhirat nanti, tentang apa yang kita buat di dunia ni. Tu. Wajib kita percaya bahawasanya lagi akan dihidupkan kembali sekalian makhluk. Yang mana makhluk tu semua akan dihidupkan dengan tiupan sangkakala yang kedua. Maknanya bila berlaku sangkakala yang pertama, semua makhluk dimusnahkan, dihancurkan, dibinasakan, kecuali 8 perkara tadilah. Arash, kursi, qalam, lauh mahfuz, syurga, neraka, sekalian roh dan ajbu zanab. Semua tu tak binasa. Hak lain semua binasa. Kemudian selang 40 tahun akhirat, di antara sangkakala yang pertama dan sangkakala yang kedua, selang 40 tahun akhirat lah, bukan 40 tahun dunia. Selang 40 tahun tu, maka berlaku pula
sangkakala yang kedua, tiupan sangkakala yang kedua. Baik, kemudian bila ditiup sangkakala yang kedua, dikatakan bangkit kubur. Bangkit kubur. Iaitulah bangkit. Kalau manusia tu dibangkitkan daripada kubur masing-masing lah. Maknanya sebentar. Ya. Okey, maaf lah. Ada okey. Ada okey, baik. Kita sambung balik. Baik, setelah mana ditiup sangkakala yang kedua, maka roh-roh akan berterbangan. Roh-roh yang berada dalam serunai sangkakala tu lah akan berterbangan seperti mana lalat menghinggap pada ajbuz zanab tadi ni. Ajbuz zanab yang kata tulang ekor tu, tulang cenongging yang berada di kita lah, di tulang punggung kita ni, yang besar sebesar kepala mancis tu. Maknanya segala roh-roh akan berterbangan dan hinggap pada ajbuz zanab, maka bangun balik daripada kubur masing-masing. Dan yang pertama sekali bangun adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu yang mula-mula ni. Sebab itulah mereka yang meninggal di Madinah dan dikuburkan di perkuburan Baqi' adalah sangat bertuah dan beruntung, kerana mereka adalah antara yang terawal bangun daripada kubur setelah mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita kena ada angan-angan untuk meninggal di sana lah. Kita kena ada angan-angan untuk meninggal di Madinah. Tapi sekarang ni saya tak tahulah. Dengan kata bila rakyat Malaysia meninggal di sana, mereka kuburkan, makamkan di Uhud. Saya tak tahu lah itu dengan kata macam tu. Sebab mereka akan utamakan penduduk Madinah yang akan dikuburkan di Baqi'. Di Baqi'. Baik. Kemudian jadi yang kita kena yakin, setelah mana manusia itu mati dan berlaku sangkakala yang kedua, tiupan sangkakala yang kedua, maka manusia ataupun makhluk semua akan dibangkitkan daripada kubur masing-masing. Yang tu kita kena yakin dan kena percaya. Memanglah benda tu kita tak nampak, tapi kita dengar melalui hadis Nabi, daripada ulama yang menceritakan. Ulama pun ambil daripada Nabi juga, hadis Nabi. Bukan ulama ni mereka-reka lah. Sebab tu kita kena apa yang disampaikan oleh ulama tu kita kena percayalah. Sebab ulama ni dia bukan mereka-reka, dia ambil daripada hadis Nabi juga. Baik, kemudian qala musannif rahimahullahu taala, wajib kita percaya bahawasanya lagi akan dihalau lagi tak ada tulis dihalu, bukan dihalu, dihalaukan sekalian jin dan manusia. Ini dihalaukan sekalian jin dan manusia. Jin pun kena halau dan manusia. Dihalaukan sekalian jin dan manusia, kemudian daripada bangkit kubur. Maknanya setelah bangun daripada kubur masing-masing, jin dengan manusia akan dihalau oleh para malaikat. Dihalau kepada mahsyar. Baik. Tuan boleh ajar ke baca kitab Jawi? Saya masih belum fasih. Ni duk ajar dah ni. Ni duk ajar dah ni. Kitab Jawi. Jadi setelah mana dibangunkan daripada kubur masing-masing, maka ketika itu manusia dan juga jin dihalau kepada mahsyar. Pada mahsyar ni setengah kata dia macam apa? Dia macam pada Arafah tu, di bumi lain dia kata. Setengah kata macam tu. Di bumi yang lain, di bumi mana saya tak tahulah. Tapi lebih kurang pada Arafah macam itulah, dihimpunkan. Gambaran dia macam itulah, dihimpunkan
di suatu tempat, di tempat lain, bumi lain, tak tahulah di bumi mana pun, saya tak tahu. Jadi dihimpunkan situ semua makhluk lah, bukan kata umat Nabi Muhammad saja, start daripada Nabi Adam tu lah, umat Nabi Adam sampai umat akhir zaman dihimpunkan. Bayangkanlah berapa ramai. Kalau umat Nabi Muhammad saja pun dah berapa dah. Bayangkan start daripada umat Nabi Adam sampai umat akhir zaman, semuanya akan dihalau ke padang mahsyar setelah mana dibangkitkan daripada kubur masing-masing. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, maka bermacam-macam kelakuanlah keadaan berjalan ke padang mahsyar itu. Bila bangun daripada kubur, semasa dihalau tu, macam-macam keadaan nak berjalan ke padang mahsyar tu, macam-macam keadaan masa tu. Setengah daripada keadaan makhluk pada masa tu berjalan seperti kilat menyambar. Ada golongan yang berjalan ke padang mahsyar seperti kilat menyambar. Ini ada mungkin amalan dia hebat ni. Amalan dia hebat. Ini antara orang-orang yang hebat lah ni. Para nabi, para rasul, para mati syahid, syuhada dan sebagainya. Ni mereka berjalan seperti kilat menyambar, punya laju cium sekali sampai. Setengah daripada kelakuan keadaan berjalan ke padang mahsyar tu macam mana? Berjalan seperti angin. Berjalan seperti angin yang sangat deras. Deras ni laju lah. Laju sungguh angin kan. Macam tu keadaan mereka. Setengah daripadanya lagi berjalan seperti kuda berlari. Setengah daripada orang kelakuan makhluk yang berjalan ke padang mahsyar tu jalan seperti kuda, laju lah. Tu. Setengah daripadanya lagi berjalan seperti orang berlari. Berjalan ke padang mahsyar, sepertinya berlari, laju lah juga berlari ni. Setengah daripadanya berjalan seperti orang yang berjalan biasa. Setengah daripada golongan tu jalan biasa, jalan macam biasa lah ke padang mahsyar. Setengah daripadanya berjalan merangkak. Tu lah, jalan merangkak. Kalau merangkak ni lambat juga nak sampai. Jalan merangkak, nak jalan ke padang mahsyar, merangkak-rangkak jalan. Lambat sampai ni. Setengah daripadanya berjalan mengesot. Macam orang lumpuh tu lah, macam orang kaki sakit tu. Kaki dia sakit, duduk, dia mengesot, tarik punggung dah, tarik. Mengesot lagi dah lambat sampai. Setengah daripadanya keadaan ketika itu buta. Orang buta nak berjalan kepada mahsyar dalam keadaan buta. Setengah daripadanya tuli, berjalan kepada mahsyar dalam keadaan tuli. Setengah daripadanya memakan lidahnya. Tu dia. Dalam perjalanan nak kepada mahsyar tu duduk makan lidah dah. Ada pasal dia tu. Dunia dulu dia buat benda apa? Ada pasal tu. Dan keluar darah. Ada yang berjalan ke mahsyar itu dalam keadaan keluar darah dan nanah. Keluar nanah kat badan dia, keluar darah. Setengah daripadanya tiada bertangan. Setengah daripadanya tak ada tangan. Kepada mahsyar itu dalam keadaan tak ada tangan. Tangan tak ada. Setengah daripadanya tiada berkaki. Berjalan tapi kaki tak ada. Macam mana? Wallahualam. Berjalan juga tapi kaki tak ada. Tu kelakuan pada masa tu. Setengah daripadanya bersangantan busuk. Lebih busuk daripada bangkai. Setengah keadaan masa tu berjalan ke mahsyar tu busuk sangat. Lebih daripada bangkai lagi. Busuk daripada bangkai lagi. Tu. Setengah daripadanya lagi memakai baju daripada api neraka. Tu dia. Pakai baju daripada api neraka. Masa keadaan berjalan ke mahsyar tu dalam keadaan memakai baju daripada api neraka. Macam mana? Wallahualam, kita tak pernah tengok, tapi kita beriman lah. Kita beriman. Bersalah-salahan kelakuan. Bersalah-salahan, ini berbeza-beza kelakuan bangkit daripada kubur ini. Bermacam-macam kelakuan, berbeza-beza kelakuan. Dengan sebab bersalah-salahan kelakuan di masa hidup di dunia ini. Maknanya yang kata berbeza-beza kelakuan ketika mana perjalanan menuju ke mahsyar itu disebabkan ketika hidup di dunia ini bersalah-salahan.
amalan mereka itu. Kelakuan hidup mereka itu bersalahan. Ada ketika di dunia dia baik, insya-Allah di sana esok dia jadi baik, dapat balasan yang baik. Kalau di dunia pun amalan kurang, buat jahat hari, maka di sana esok pun macam itulah keadaan dia. Ada yang berjalan keadaan tuli, ada yang berjalan dalam keadaan buta, ada berjalan dalam keadaan memakan lidah dia sendiri, ada yang keluar darah, nanah, ada yang berjalan dengan tak ada kaki, ada yang tak ada tangan, ada yang busuk lebih daripada bangkai, busuk daripada bangkai lagi, macam-macam kelakuan. Jadi amalan kita di dunia ini nak menentukan apa yang kita akan dapat di sana. Kalau amalan kita baik, cantik, kita patuh pada perintah Allah, kita patuh pada Rasul, kita buat amal ibadah, insya-Allah di sana kita akan dapat baik. Kalau di dunia kita buat lebih kurang, tak peduli ilmu agama, ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, kita tak peduli, kita asyik dengan dunia kita asyik dengan bisnes kita tanpa memikirkan hal keadaan selepas daripada mati, maka di sana esok kita terimalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang buat baik, maka dia dapat baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang buat tak baik, maka dia buat tak baik. Maka dia akan dapat benda yang tak baik. Baik habis. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, wajib kita percaya, wajib kita, yakni tiap-tiap mukallaf dengan wajib syarak, percaya, beriman bahwasanya apabila sampai kita semua di padang mahsyar, bila kita sampai di padang mahsyar, maka datanglah segala malaikat. Bila kita semua dah sampai, yang kata berjalan macam-macam kelakuan tadi ni, ada yang berjalan seperti kilat, seperti kuda, seperti angin yang kuat, seperti berlari, seperti berjalan biasa, merangkak, mengesok, berjalan keadaan buta, tuli dan sebagainya tu. Apabila kita dah sampai di padang mahsyar, maka datanglah segala malaikat. Malaikat ni berapa banyak ni? Banyak sangat lah, tak terkira banyaknya. Malaikat ni banyak sangat. Yang wajib kita tahu tu 10 tu lah. Jibril, Israel, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Kita kena wajib tahu 10 tu. Yang lain banyak lagi malaikat ni. Banyak lagi malaikat ni. Baik. Datanglah segala malaikat mengelilingi, melengkong di belakang semua makhluk tu lah, berlapis-lapis. Tu banyak sungguh malaikat ni. Datang mengelilingi, berlapis-lapis. Tidak boleh keluar. Satu makhluk pun tak boleh keluar lagi di masa itu. Tak boleh lari ya. Maknanya masa tu kita tak boleh lari dah. Semua dikepung oleh malaikat. Malaikat juga pesuruh Allah yang tidak pernah derhaka kepada Allah. Jadi kita dikelilingi oleh para malaikat. Tak ada satu makhluk pun yang boleh lari masa tu. Dan dihampirkan matahari. Dihampirkan ini, didekatkan matahari dengan kepala kita tu lah. Dihampirkan. Dan dihampirkan matahari dengan kepala kita tu, tiada ada bayang teduh sama sekali. Maknanya di akhirat nanti, di padang mahsyar, matahari Allah Ta'ala bagi dekat dengan kepala kita. Ada setengah kata 1 jengkal jari kita tu, 1 jengkal. Jauh mana 1 jengkal? Sekarang ni matahari duduk jauh pun kita dah panas dah. Ada yang baru tanya kitab apa ni? Kitab Kifayatul Mubtadi. Kitab Kifayatul Mubtadi nah, boleh dapatkan di Shopee ada jual. Tu jadi di padang mahsyar nanti, matahari akan didekatkan dengan kepala kita. Setengah kata 1 jengkal. Dekat sungguh. 1 jengkal dengan kepala kita. Panas tu tak salah cerita. Sekarang ni matahari duduk atas langit ni pun kita dah panas yang amat dah kan. Kalau main musim kemarau kan, Allah panas.
Ni duduk atas kepala, matahari duduk atas kepala. Bayangkanlah, tak boleh nak bayanglah macam mana. Tiada ada bayang pun suatu ketika, masa tu tak ada satu bayangan pun yang kita boleh tuduh. Sama sekali. Tak ada satu bayangan pun. Melainkan beberapa jenis orang. Melainkan yang dapat bayangan ketika itu beberapa golongan sahaja. Beberapa jenis orang sahaja. Di padang mahsyar masa tu dia mendapat bayangan yang boleh berteduh di bawah bayang arash. Yang macam siabak tadi ni. Semuanya ada 7. Ada 7 golongan yang akan mendapat perlindungan, perteduhan arash ketika mana dihimpunkan, saat dihimpunkan di padang mahsyar. Golongan yang pertama yang mendapat teduhan arash ketika mana dihimpunkan di padang mahsyar nanti siapa? Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil akan mendapat lindungan arash ketika mana di padang mahsyar nanti. Yang kedua, golongan yang kedua adalah pemuda yang terlatih sejak dari muda beribadat kepada Allah. Pemuda tu dia duk terlatih buat ibadat kepada Allah. Mana sejak muda lagi dia buat ibadat kepada Allah. Dia maknanya hati dia tu sentiasa ingat kepada Allah. Akan mendapat lindungan arash di akhirat nanti. Yang ketiga, lelaki yang hatinya bersangkut kepada masjid. Ini teringat masjid. Duk kira teringat masjid kepada sembahyang. Saat-saat pergi sembahyang, hati dia sentiasa ingat kepada masjid, teringat nak sembahyang. Itu antara golongan yang mendapat lindungan arash ketika mana di akhirat nanti, di padang mahsyar. Lagi yang keempat, golongan yang keempat ada 2 lelaki yang berkasih sayang. 2 lelaki yang berkasih sayang kerana menuntut keredaan Allah. 2 orang lelaki dia berkasih sayang. Dia berkasih sayang kerana Allah kerana Allah. Maka golongan ini akan mendapat lindungan arash di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti. Golongan yang kelima pula, sekali lagi saya ulang, golongan yang keempat tadi 2 lelaki yang berkasih sayang kerana Allah, berkasih sayang kerana menuntut keredaan Allah, berhimpun kerana Allah, bercerai pun kerana kasih sayang kerana Allah. Maknanya bertemu dan berpisah kerana Allah, berkasih sayang kerana Allah. Maka dapat lindungan arash di padang mahsyar nanti. Golongan yang kelima pula, seorang lelaki yang menyebut Allah dengan lidah dan hatinya, hal keadaan sunyi dan mengalir air matanya. Macam kita bangun tengah malam tu lah. Kebiasaannya kita nak mengalirkan air mata ni bukan mudah. Khususnya orang lelaki ni, dia susah sikit nak mengalirkan air mata. Dia kena bangun tengah malam, solat tahajud, solat taubat ke, solat hajat ke dan sebagainya lah. Solat witir ke. Kemudian dia berdoa, dia menyebut Allah sehingga mengalir air mata dah. Maknanya dia mengalir air mata tu sebab takut kepada Allah. Orang tersebut akan mendapat lindungan arash, di padang mahsyar nanti. Baik, kemudian yang keenam, golongan yang keenam, lelaki yang memanggil akannya oleh seorang perempuan yang cantik untuk berzina, dan lelaki itu menolak dan berkata, aku takut kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Golongan yang keenam adalah seorang lelaki yang perempuan cantik ajak dia berzina, kemudian dia menolak dan dia mengatakan, aku takut kepada Allah, aku tak mahu berzina, aku takut kepada Allah. Maka dia akan mendapat lindungan arash di akhirat nanti. Dan yang terakhir, yang ketujuh, golongan yang ketujuh adalah seorang lelaki yang bersedekah yang sunat, lalu ia menyembunyikan sehingga tangan kiri pun tak tahu. Ni dia bersedekah, dia suka bersedekah dalam sedekah yang sunat tu lah. Dia menyembunyikan sedekahnya sehingga kan tangan kiri dia pun tak tahu kata tangan kanan tu sedekah. Tu. Jadi kita kena jadilah salah satu daripada 7 golongan tadi, golongan yang mendapat arash Allah Taala. Tak boleh buat semua pun, jangan tinggal semua lah. Kita ambil yang mudah, sedekah. Sedekah kalau boleh jangan beritahu orang. Di sini dia kata seorang lelaki yang bersedekah yang sunat lalu ia menyembunyikan
sedekahnya, sehingga tangan kiri dia pun tak tahu. Kata tangan kanan dia sedekah. Kita kalau boleh sedekah jangan beritahu orang. Kita sedekah senyap-senyap sudah. Tu yang kita boleh buat. Kan? Antaranya lagi hati kita tu bagi teringat masjid saja. Bagi selalu teringat masjid. InsyaAllah kita akan mendapat lindungan arash ketika mana dihimpunkan di padang mahsyar di akhirat nanti. Itu adalah 7 golongan yang mendapat lindungan arash. Yang lain semua tak ada lindungan. Semuanya matahari duduk atas kepala dah. Satu jengkal lah. Setengah ulama kata satu jengkal. Bayangkanlah satu jengkal ni macam mana. Sekarang ni matahari duduk di langit ni pun kita dah panas dah. Bayang tengok macam mana. Baik, kemudian apabila matahari duduk atas kepala masing-masing, yang mana pada mahsyar tidak ada sebarang teduhan kecuali 7 golongan tadi ni, maka karamlah, yakni tenggelamlah mereka itu makhluk-makhluk tadi ni, yang matahari duduk atas kepala mereka tu, tenggelamlah di dalam peluh masing-masing. Mereka akan tenggelam dalam peluh masing-masing. Setengah daripadanya peluh tenggelam sampai mata kaki. Setengah daripada makhluk itulah yang duduk bawah matahari tu, matahari duduk atas kepala tu, dia tenggelam dalam peluhnya sendiri. Ada yang tenggelam sampai mata kaki, yakni buku lali. Setengah daripadanya peluh sampai ke betih. Peluh sampai ke betih dia apa? Setengah daripadanya peluh sampai ke lutut. Setengah daripadanya peluh sampai ke paha. Tu. Setengah daripadanya peluh sampai ke pinggang. Setengah daripadanya sampai ke pinggang peluh tu. Setengah daripadanya peluh tu sampai ke dada. Sampai ke dada. Setengah daripadanya peluh sampai ke tengkok. Peluh tu sampai ke tengkok tu. Macam ayam sungai tu. Macam ayam kolam tu lah. Macam mandi kolam. Peluh sampai ke tengkok. Setengah daripadanya peluh sampai ke hidung. Ni dia. Peluh sampai ke hidung. Peluh sendiri tu. Setengah daripadanya peluh tu tenggelam sekalian badan. Dia hapus. Peluh dia sendiri. Dia tenggelam dalam peluhnya sendiri. Ketika mana di padang mahsyar tu. Matahari duduk atas kepala kan. Dia tenggelam dalam peluhnya sendiri. Maka duduklah di situ, di padang mahsyar itu, beribu-ribu tahun. Beribu-ribu nah, bukan sehari doang. Sehari di akhirat, di dunia 1000 tahun. Bayang tengoklah macam mana. Akhirat sehari, dunia 1000 tahun. Kalau sana beribu-ribu tahun, lama sangat kita berada di padang mahsyar. Dalam keadaan bertelanjang lah. Duduk beribu-ribu tahun di mahsyar dalam keadaan bertelanjang, tak ada, dalam keadaan berbogen semua. Semua tak pakai baju kecuali ada golongan-golongan tertentu lah, seperti golongan para nabi, para rasul, dan golongan-golongan yang Allah Ta'ala tinggikan martabat mereka itu. Mereka itu berpakaian lah. Hal lain itu semua telanjang. Dalam keadaan matahari duduk atas kepala, duduk pula di situ beribu-ribu tahun. Satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Boleh bayang tengoklah macam mana. Bersangatan susah ketika itu. Masa duduk di padang mahsyar itu bersangatan susah. Azab, seksa dan huru-hara. Sehingga kan ada setengahnya mengatakan, ada setengahnya mengatakan, kalau tentu siap-siap lah, tentu siap-siap lah ya Allah. Kalau kami ni ahli syurga, syurgalah. Kalau kami ni ahli neraka, nerakalah. Bagi tentu siap-siap. Sampai kata macam tu dah. Sebab apa kata macam tu? Sebab tak tahan sangat dah. Tak sanggup dah nak duduk di padang mahsyar beribu-ribu tahun dalam keadaan matahari duduk atas kepala. Ada yang peluh dia tenggelam sampai ke buku lali, ada yang sampai betih, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke paha, ada yang sampai ke pinggang, ke dada, dan sampai ke tengkok, ke hidung, sampai tenggelam dalam peluh sendiri. Tak tahan sangat dah. Sebab tu dia mengatakan, ya Allah tentu siap-siap lah. Kalau aku lihat ahli syurga, syurga lah. Kalau aku neraka, neraka lah. Dia cakap tu. Dia ingat neraka ni apa dia? Nak abang apa? Nak abang kata dia tak sanggup dah. Dia tak sanggup dah duduk di mahsyar ketika itu.
Sangat susah, sangat huru-hara, sangat seksa lah. Baik, sehinggalah yang ni nak abang kata sangat susah, sangat azab, sangat huru-hara ketika itu, sehinggalah bercita-citalah, ini berangan-anganlah mereka itu, mereka yang berada di padang mahsyar ketika itu tu, bercita-cita apa? Hendak keluar daripada tempat itu. Sampai ada setengah tu duk bercita-cita nak keluar daripada padang mahsyar itu, walaupun ke neraka sekalipun. Dia sampai terang tu lah, sampai bercita-cita, berangan-angan nak keluar daripada mahsyar itu, disebabkan tak tahan lah, susah sangat, azab sangat, dengan lama dia beribu-ribu tahun, walaupun masuk neraka sekalipun. Sampai terang tu lah, dia ingat neraka ni apa dia, kan. Dan abang kata tak tahan tu, tak boleh nak tahan lah duduk di mahsyar, sangat seksa. Baik. Okey, kemudian kita sambung lagi. Kemudian memberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mencampakkan ilham ke dalam hati mereka itu, hati mereka-mereka yang tak tahan tadi itulah, yang duduk di mahsyar tu, Allah Taala bagi ilham. Kemudian memberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati mereka itu, mereka yang tak tahan sangat tadi tu, yang berada di mahsyar tu, menyuruh mereka itu memohon syafaat, menyuruh mereka itu yang ada di mahsyar tu memohon syafaat, yakni pertolongan, menuntut kebaikan bagi yang lain. Syafaat tu maknanya menuntut kebaikan bagi yang lain, ataupun pertolongan lah kita kata, memohon pertolongan kepada segala nabi-nabi. Syafaat iaitu talabul khair li ghairihi, menuntut kebaikan bagi yang lain, minta tolonglah kepada segala nabi-nabi mereka itu. Macam kita Nabi Muhammad, Nabi kita, Rasul kita, Nabi kita Muhammad, maka kita akan minta kepada Nabi kita. Mereka pun akan minta, berduyun-duyun, berbondong-bondong, pakat minta syafaat kepada Nabi masing-masing, Rasul masing-masing. Maka berjalanlah mereka itu, mereka yang berada di mahsyar tadi itu, berjalan berduyun-duyun, berbondong-bondong, beramai-ramai, berjalan tu kepada seorang Nabi. Kemudian seorang Nabi daripada Nabi Allah, Adam, hingga sampai kepada Nabi Isa, semuanya mengaku dengan kesalahan diri masing-masing. Pakat berduyun-duyun pergi kepada Nabi Adam minta syafaat. Nabi kata, Adam kata, nafsi, masing-masing lah, aku pun ada salah dulu dengan Tuhan. Pergilah minta kat Nabi lain, aku tak boleh nak bagi syafaat, aku pun ada buat salah juga. Nabi Adam pun tak boleh bagi syafaat ketika itu, masa mula-mula tu lah kan. Nabi Adam kata, nafsi, diri, jiwa, masing-masing lah, aku pun pernah buat salah kat dulu kan. Aku pun pernah buat salah, makan buah khuldi dulu. Lepas tu berduyun-duyun pula pergi kepada Nabi seterusnya, Adam, Nuh pun kata sama juga, aku pernah buat salah juga, nafsi, tak boleh nak bagi syafaat. Pergi pula Nabi seterusnya, macam tu juga jawapannya, nafsi, masing-masing lah, aku tak boleh bagi syafaat. Tu kesemua nabi-nabi tadi ni mengaku dengan kesalahan diri masing-masing. Mereka kata, kami pun dulu pernah buat salah juga, jadi kami tak boleh lah nak bagi syafaat. Tak berani hendak membuat rayuan. Nabi-nabi yang lain pakat tak berani nak buat rayuan syafaat kepada Allah, minta rayuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan berkata mereka itu, para nabi-nabi tadi ni, Nabi Adam, Nuh, Idris tu lah, nabi-nabi tadi ni, nafsi, jiwa, diri, maksudnya masing-masing, diri sendirilah, tak boleh nak tolong. Maksudnya itulah, tak boleh nak tolong, tak boleh bagi syafaat, masing-masing lah, diri, nafsi. Hingga sampailah mereka itu, ahli padang mahsyar tadi ni, kepada ketua segala nabi-nabi dan rasul-rasul. Siapa dia ketua dia? Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Nabi kita
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mana berduyun-duyun pergi minta syafaat, Nabi Adam kata tak boleh, Nabi Nuh kata tak boleh, sampailah sekali Nabi kita pakat berduyun-duyun bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon syafaat. Maka bersabdalah ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati Nabi kita kata apa? Umatku tu. Akulah mensyafaatkan kamu sekalian. Hanya Nabi kita yang berani masa tu mensyafaatkan kita. Nabi umat dia masa tu. Nabi Adam tak berani, Nabi-Nabi lain semua tak berani masa tu. Kemudian lalu sujudlah ya Nabi kita. Nabi kita bersujud di bawah arash. Arash lindungan tadi ni. Arash ni jirim yang sangat besar yang berada di luar kursi. Tu arash. Sujudlah ya Nabi di bawah arash seperti mana sujud di dalam sembahyang. Ni. Jadi Nabi pun sujud seperti mana sujud dalam sembahyang tu lah. Letak 7 anggota lah. Sujud syarak. Tu macam dalam sujud sembahyang tu lah. Bukan sujud hormat tu. Bukan sujud tunduk tu, bukan. Ada sujud syarak lagi. Sujud letak 7 anggota tu. Nabi kita pun sujud, maka datanglah suara daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kata Allah, angkatlah kepalamu, irfa' ra'saka. Angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Angkatlah kepalamu ya Muhammad. Dan pohonkan olehmu wahai Muhammad. Mintalah. Nak minta pun mintalah wahai Muhammad syafaat. Nescaya aku, yakni Allah, beri akan dikau. Nabi kita sujud. Kemudian datang satu suara. Suara Allah Ta'ala lah. Menyuruh Nabi kita mengangkat kepala dia. Irfa' ra'saka ya Muhammad. Angkatlah olehmu ya Muhammad akan kepala engkau. Mintalah. Nescaya aku bagi. Tu. Nescaya aku beri akan dikau ya Muhammad. Mintalah. Maka angkatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat akan kepalanya yang sujud tadi tu. Mengangkat kepalanya, kemudian terus membuat rayuan ataupun syafaat, memohon rayuan untuk dibuat keputusan hukum di atas sekalian makhluk ini. Yang dipanggil fadlul qada'i, memutus kes, buat hukum, buat keputusan. Inilah dinamakan syafa'atul kubra, syafaat kubra. Jadi Nabi kita lah yang berani lah ketika itu memohon syafaat, yang memohon rayuan kepada Allah agar diberi hukum, dibuat keputusan. Nabi-Nabi lain pun tak berani. Nabi-Nabi lain pun tak berani. Nabi Adam pun tak berani. Nabi-Nabi lain tak berani ketika itu. Lepas daripada Nabi kita bagi syafaat kepada umat dia, kita lah umat dia, maka lepas pada tu barulah Nabi-Nabi lain pun bagi syafaat kepada umat masing-masing. Maknanya bermula daripada Nabi kita lah. Sebab tu kita kena berterima kasih, kita kena sayang Nabi kita, kita kena kasih sangat-sangat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita kena cintakan Nabi Muhammad lebih daripada ahli keluarga kita. Kita kena sayang Nabi Muhammad lebih daripada ibu dan ayah kita. Kita kena kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada anak-anak kita. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ingat jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di akhirat nanti Nabi kita lah akan bersibuk sangat untuk membantu mensyafaatkan umatnya. Jadi kita perbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada hari yang Jumaat ini, hari Jumaat ini. Kita perbanyakkan, insya-Allah. Barang siapa yang banyak selawatnya, dia akan dekat dengan Nabi di akhirat nanti. InsyaAllah. Jadi rasanya sekadar itu dulu untuk pagi ini. InsyaAllah tengoklah petang nanti, kalau ada masa saya akan sambung pula yang seterusnya, iaitu kha, insyaAllah.
Jadi sekali itu dulu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang dan yang lemah daripada kelebihan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.